So hari ini saya Megat daripada Virosmed ingin berkongsi dengan anda tentang produk-produk yang kita ada di Virosmed. Alright. Apa yang kami buat di Virosmed, kepakaran kami adalah untuk membantu anda, alright, untuk membantu mendapatkan rawatan bagi anda yang mempunyai sakit belakang, sakit leher, sakit bahu, sakit pinggang, sakit yang menjala hingga ke kaki. Alright, anda boleh type di ruangan komen jika anda mempunyai masalah-masalah berikut. Kami akan cuba membantu anda untuk mendapatkan pandangan, memberikan perkhidmatan kami secara percuma, ya, percuma. Kita berikan kepada anda pandangan-pandangan dan nasihat-nasihat daripada kami supaya anda rawatan pandangan awal dan seterusnya anda boleh mendapatkan rawatan daripada pakar-pakar, ya, pakar-pakar kesihatan. Alright. Okay guys, so hari ini saya ingin berkongsi dengan anda tentang produk yang kami ada di Virosmed. Antaranya adalah kami ada pelbagai produk, pelbagai produk. Okey, antaranya yang kami ada ialah RFA, iaitu Radio Frequency Ablation. Apa dia? Radio Frequency Ablation, ataupun secara ringkasnya kita panggil RFA, Radio Frequency Ablation. Okey. Dan dalam teknologi ataupun produk Radio Frequency Ablation itu kita mempunyai yang dipanggil sebagai cannula. Alright. Okey, so ini adalah yang dikatakan sebagai cannula. Okey, so cannula saya tunjukkan kepada anda. Alright. Alright, dia ada dua contoh cannula di sini, ya. Alright, kita ada banyak lagi, ya. Kita ada banyak lagi produk yang cannula yang kita gunakan untuk teknologi rawatan RFA ini. Alright. Pada hari ini saya akan kongsikan bersama anda, alright, secara ringkas, kita tak perlu cerita panjang-panjang, secara ringkas, secara pengenalan, introduction kepada anda, iaitu apakah itu cannula. Alright, cannula ini kita boleh katakan dalam bahasa mudahnya lah, bahasa kita sebagai orang-orang yang bukan medical, orang-orang biasa, kita boleh kata cannula ini adalah dipanggil sebagai jarum, Ya, ia adalah jarum. Okey, so boleh lihat ini adalah cannula. Di atas ini adalah tempat yang biasanya dipegang. Alright, ini adalah dia punya jarum dia. Jarumnya dibalut dengan straw lah, kita panggil straw, ataupun satu plastik yang boleh menutup jarum ini, kerana jarum ini tajam. Bila dibuka, okey, so bila dibuka straw ini, alright, so ini adalah hujung straw cannula tersebut yang tajam, Alright, boleh nampak hujung. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Aisyah yang baru saja bersama dengan kami. Alright, jangan lupa share, okay? Jangan lupa share. Terima kasih kerana join live kami. Jangan lupa share sekarang, okey? Share sekarang live kami supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Hari ini kita bercerita tentang cannula RFA, cannula yang digunakan dalam RFA teknologi kita. Okey, so ini adalah contoh cannula yang kita gunakan. Alright, secara ringkas ataupun secara mudahnya, cannula ini kita boleh namakan jarum. Okey, so jarum ini digunakan dalam teknologi RFA. Alright, so hujung ini adalah tempat pemegangnya dan hujung ini adalah jarum yang tajamnya. Okey, so jarum RFA akan digunakan, jarum cannula ni akan digunakan untuk RFA, yang mana ia akan dicucuk ke dalam badan pesakit kita. Sebagai contoh di bahagian belakang lambar kita, alright, di bahagian pinggang kita. So doktor akan menggunakan cannula ini untuk cucuk di bahagian belakang kita, alright, menggunakan bahagian yang tajam ini dan masuk hingga sampai ke target locationnya ataupun target tempatnya. Alright, dan anda boleh nampak di sini ia ada warna kuning. Okey, so terdapat tiga ciri-ciri cannula secara asasnya yang dibahagikan. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar Puan Mahani? Terima kasih banyak kerana bersama dengan saya live di Virosmed. Jangan lupa like, jangan lupa share sekarang, share sekarang live kita. Dan juga Puan Emilda, Rose Emilda, terima kasih. Right, tolong like dan share sekarang, okey. So ini adalah cannula kita. Secara ringkas, secara mudahnya, ia adalah dinamakan jarum. Okey, jarum produk yang kita gunakan ini di dalam teknologi RFA kita, RFA Radio Frequency Ablation kita. Okey,
So saya jelaskan tadi, di bahagian tajam inilah yang doktor akan gunakan untuk cucuk ke dalam badan pesakit patient. Sebagai contoh di bahagian pinggang, lumbar, alright, doktor akan cucuk, doktor pegang di bahagian kuning ini, alright, dan doktor akan cucuk di sini. Ia adalah tajam, tajam, alright, dan dia akan sampai ke target locationnya ataupun target pointnya. Doktor akan melihat menggunakan II. Nanti kita akan ceritakan kemudian apakah itu II dan sebagainya. Alright. Terima kasih kepada anda yang bersama kami live. Okey, jangan lupa share sekarang, okey, supaya semua ramai lagi yang dapat manfaat informasi yang bermanfaat ini. Alright. So kemudian doktor akan keluarkan bahagian kuning ini. Bahagian kuning ini boleh dikeluarkan. Okey, anda lihat. Okey, lihat sekarang bahagian kuning ini boleh dikeluarkan daripada kanula tersebut, jarum tersebut. So bermakna jarum tersebut ni akan mempunyai ruang kosong di dalamnya. Alright, so jadi kepada anda yang tertanya-tanya, okey, secara ringkas saya ingin sharekan kepada anda terdapat 3 ciri-ciri kanula yang ada, okey, di pasaran secara umumnya. Alright. Yang pertama adalah tentang size, okey. Apakah itu size kanula-kanula ini dibahagikan kepada, yang pertama, ciri pertama adalah size, okey. Alright, terima kasih Cik Farisha yang bertanyakan. Ya betul, kanula 3 ciri ini, yang pertama adalah dia akan dibahagikan tentang mengikut size, okey. Size-nya dalam medical term disebut gauge, okey, gauge ataupun size. So kalau anda biasa lihat contoh jarum, kalau kita pernah cucuk vaksin, alright, jarum dia sangat halus. Alright, ini jarum dia agak besar, agak besar, alright. Dan ada jarum yang lagi besar daripada ini, alright, atau seperti jarum syringe picagari, alright. So secara umumnya kebanyakan jarum yang banyak digunakan bersaiz 20 gauge, 18 gauge, 20 gauge dan juga 22, alright. Daripada nombor ini, bagaimana kita hendak tahu saiz itu? Makin besar nombor itu, makin kecil saiznya, alright. Sebagai contoh, 18 gauge 18 gauge saiznya adalah besar, tetapi kalau 24 gauge jarum ini adalah sangat-sangat halus, okey. Makin besar gauge-nya, makin kecil saiz jarumnya, alright, okey. So terima kasih. Jadi ciri yang pertama, saiznya dibahagikan tentang jarum-jarum ini, kanula-kanula ini dikategorikan mengikut saiz daripada warna. Ya, kalau anda perasan, hari ini saya tunjukkan satu warna sahaja. Kita ada pelbagai lagi warna sebenarnya yang mana ia menunjukkan saiz kanula tersebut. Alright, so sebagai contoh, warna kuning ini adalah untuk saiz 20, saiz 20. Alright, 20 gauge kita panggil. Okey, so ciri yang kedua, kanula ini dibahagikan adalah dari length ataupun panjangnya. Alright, so tuan-tuan boleh lihat, alright, saya tunjuk, nampak secara kasar. Okey, so jarum di atas, kanula di atas berwarna putih ini, alright, lebih pendek daripada jarum di bawah, kanula di bawah yang berwarna hitam ini. Okey, so ini adalah ciri yang kedua yang dibahagikan, dikategorikan oleh kanula. Alright, so kanula mempunyai pelbagai length ataupun panjang dia, kepanjangannya. Alright, so apakah faktor ataupun yang menggunakan? Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Zarina Muhtar yang baru saja bersama dengan saya live di Virusmed. Jangan lupa share sekarang, okey, share sekarang kita punya live ini supaya lebih ramai lagi dapat manfaat dan informasi yang berguna. Okey, so hari ini saya just berkongsi tentang anda secara ringkas tentang apakah itu kanula ataupun bahasa mudah kita faham jarum, jarum yang digunakan dalam teknologi rawatan kita, rawatan yang kita gunakan RFA, radio frequency ablation. Kita akan terangkan lebih jelas lagi tentang pelbagai produk-produk kita hari ini sebagai pengenalan pertama. Jarum dikategorikan dengan satu tadi adalah size, keduanya adalah length, alright, length ataupun panjang dia. So terdapat pelbagai panjang bagi jarum ini bergantung kepada apa? Kepada saiz badan pesakit, alright, patient itu. Sebagai contoh, badan saya yang mungkin gemuk ataupun berisi, lebih berisi, doktor perlukan jarum panjang untuk
cocok for example sebagai contoh untuk target di bahagian pinggang, di bahagian lambar. Alright. So jarum yang panjang ini lebih sesuai supaya dapat sampai ke target point kita. Alright. Berbanding dengan jarum yang size-nya panjangnya lebih, length-nya lebih pendek. Alright. Okey, so itu yang kedua. Yang pertama tadi, cannula dikategorikan mengikut size. Yang kedua adalah mengikut length, dan yang ketiga adalah mengikut dia punya depan dia. Okey, so jarum depan dia ni saya just nak share. Kalau tuan-tuan perempuan boleh nampak, okey. Saya cuba fokuskan, alright. Okey, saya punya kamera agak murah. Minta maaf, nanti saya tukar kamera yang lebih mahal sikit. Dia punya autofocus dia tak nampak. Okey, tapi secara ringkas ataupun secara mudah saya just nak share yang mana kalau tuan-tuan perempuan perasan dua jarum kita ni, dua needle kita, dua cannula kita ni, satu berwarna hitam, satu berwarna putih, betul? Alright. So apakah yang menyebabkan ianya berbeza warna adalah di bahagian hujung tajam ini. Alright. Yang berwarna hitam ni dia tajamnya lurus, alright, tajamnya straight. Tetapi yang berwarna putih ini dia tajam tetapi dia curve. Dia curve. Ya, okey. So dia dilabelkan dengan warna hitam dan putih. Okey. So ia bergantung kepada supplier, bergantung kepada manufacturer, mengikut apa yang mereka tetapkanlah warna-warna ni tersebut. Alright. So apakah kegunaan hujung jarum ini, hujung cannula ini yang berbeza, berbeza sifatnya. Ada yang straight, ada yang curve. Alright. So dia sekali lagi berbalik kepada keperluan keperluan setiap patient, bergantung kepada diagnosis yang doktor telah lakukan. Okey. Sebagai contoh, doktor lihat tulang belakang, for example, tulang belakang seorang patient tu agak sedikit bengkok, ataupun dia punya nerve ataupun dia punya target point itu agak sedikit tidak boleh straight. So doktor mungkin menggunakan cannula yang hujungnya sedikit curve. Alright, supaya bila doktor cuba untuk sampai ke target nerve, alright, doktor boleh sampai dengan lebih tepat apabila hujungnya itu di curvekan. Alright. Okey, berbanding dengan straight, ia adalah mudah untuk target yang straight forward. Maksudnya terus doktor boleh cocok target kepada target sasarannya, target point. Alright, so itu sekadar perkongsian saya pada hari ini. Alright, pastikan jangan bermain-main dengan jarum ini, cannula ini, ia sangat tajam. Pastikan ia disimpan semula di dalam straw-nya, simpanannya elok. Dan untuk makluman anda, sebenarnya ia adalah disposable disposable, ataupun kita boleh kata pakai buang. Alright, pakai buang. Setiap jarum ini setelah digunakan oleh doktor untuk setiap pesakit itu, ia akan dibuang. Alright. Jadi kita just tunjukkan sampel kepada anda ini cannula sampel ini supaya kita dapat belajar. Alright. Okey. Jika anda ada apa-apa persoalan, alright, jangan lupa, jangan segan-segan, jangan malu, terus type di komen atau boleh terus WhatsApp kami ataupun DM kami di Instagram. Kami sedia membantu anda, alright, untuk okey semua, untuk cuba mendapatkan nasihat awal secara percuma. Alright, boleh DM kami terus tentang apa saja kesakitan yang anda hadapi, seperti contoh sakit leher, sakit bahu, sakit tulang belikat, sakit pinggang, sakit di bahagian punggung, sakit yang menjala hingga ke kaki, tidak boleh duduk, tidak boleh baring dan sebagainya. Alright, jangan malu-malu, jangan segan, kami di sini sedia untuk membantu anda. Boleh DM kami sekarang, kami memberikan nasihat secara percuma, nasihat awal secara percuma, dan seterusnya kita boleh bantu anda untuk dapatkan nasihat daripada doktor-doktor pakar kesihatan, dan seterusnya mendapatkan rawatan yang sesuai untuk anda. Alright, so sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Berjumpa lagi di lain waktu dan hari. Sekian saja daripada Virosmed. Ingat, Virosmed, one stop medic solution. Bye bye.